Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara? Selamat petang, selamat menjamu selera. Apa khabar saudara Amiruddin? Saudara, makan apalah petang-petang ni? Hari ni apa yang kita nak labun saudara? Petang-petang ini adalah memori saudara. Ini segmen memori ya saudara Izzuddin. Saudara Yahya Yaakob, kita juga saudara Iskandar Zulkarnain di TikTok, saudara Azhar Tok Kaya, saudara Man Kidal, saudara Hanif Wayun Zawin, ya Raja Kamal, Raja Baizal di Sungai Petani. Apa khabar saudara? Doa saya anda sihat dari Ipoh, tidak sombong katanya. Siapa lah tu ya? Saudara Abdul Hamid dari Kuantan. Saudara Zakaria Ismail, saudara Teh Rifin, saudara Puan Hamidah K dari Ipoh, tidak sombong. Waalaikumsalam. Petang-petang begini saudara, saya tidak akan memberi pencerahan tentang apa yang berlaku dalam segmen politik. Politik ni malam-malam nanti. Sekarang ni saya bercakap tentang memori masa silam. Kenangan saya waktu silam, ada beberapa cerita sambil kita melabun-melabun saudara. Selamat petang, terima kasih Petuah 2275, saudara Iskandar Zulkarnain, Tupai, apa khabar? Nama Tupai ya, Fazil Yub, saudara Azman bersama sejiwa, Thundercats, saudara Azman Mak Yunus, Puan Hamidah Kamat dari Gopeng Perak, goreng pisang saudara Syaf Riza Keman, Zakaria Husin, Abdul Hisham, Waalaikumsalam, Puan Robiah binti Osman, Abdul Hisham, Wan Syarudin, Man Kidal, Azhar Tok Kaya, Azhari Tok Kaya, Puan Nursidah Kasim di Instagram, bulan terang. Siang-siang mana ada bulan terang. Dari Ipoh tak sombong ni, Tapah Perak hujan lebat. Duduk rumah ajalah. Sambil-sambil kita melabun saudara ya. Saudara Tuah katanya banting hujan. Memang suasana di seluruh negara saya nampak mendung. Ini musim bila ini di Bali selalunya musim hujan saudara. Dulu-dulu pun begitulah. Arwah mak saya selalu kata kalau hujan ni jangan main hujan musim di Pulau Bali. Baik saudara, saya nak tanya saudara makan apa hari ni? Minum-minum petang ni. Ya Wan Syarudin, Puan Nursidah, Yaya Armin. Begitu juga saudara Muhammad Azmin Ali. Petang ini kita bersembang cerita-cerita makan-makan. Zaman-zaman teman-teman muda-muda dulu yuk. Ya. Sebab ini ruangan memori saudara. Kena ingat ya, waktu 3:30 petang, memori tidak bercakap soal politik pun. Adalah sentuh sikit-sikit. Walaupun ini parti, beberapa buah parti gabungan Pakatan Harapan telah pun mengumumkan calon-calon mereka. Tapi saya dah janji jam 3:30 petang kita tak bercakap soal politik, kita bercerita masa silam dalam segmen memori saudara. Jadi sambil minum-minum petang ni saudara, saya teringatlah saudara. Kalau kita dulu-dulu, zaman dulu-dulu saudara, Adam Rose, Nick, Wan Syarudin, Puan Nursidah Kasim, Yahya Armin, Saudara Iskandar saudara Empat Telangkring di TikTok. Zaman kita dulu-dulu, 20 tahun dululah, lebih kurang begitulah saudara. Bila kita balik kampung, kita bawa anak kecil kita, selalunya mak kita, nenek pada cucu-cucu nenek ni pada anak kita akan bertanya pada cucu-cucunya, cucu nak makan apa petang ni cu? Di kampung betul lah. Kuih-kuih, memang kuih-kuih kampung saudara, kuih onde-onde. Apakah anda tahu kuih onde-onde? Sekarang orang panggil kuih bom, anak muda sekarang panggil kuih bom. Ataupun selalunya kuih ketayap, kuih bengkang ubi. Sedap. Sekarang ni nak cari bengkang ubi seksa di sekitar Kuala Lumpur saudara. Saudara Zaini Castello, Subang Jaya hujan. Sekitar rumah saya pun hujan lah, tapi tak lebat lah, kenyang-kenyang ya. Ada juga ini apa, tapi selalunya waktu petang kita goreng pisang. Itu yang paling mudah, ataupun cucuk kodok udang, cucuk kodok pisang. Kalaulah rajin sikit, neneknya akan masaklah kuih ketayap. Jadi dulu-dulu nenek akan bertanya pada cucu, cucu nak makan apa petang ini? Berbeza hari ini saudara. Kalau cucu-cucu balik ke kampung, jumpa dengan nenek, bukan nenek bertanya dengan cucu, tapi cucu pula yang mengajak nenek makan. Cucu akan cakap, "Nek, jom kita pergi pekan." Mungkin petang ni, memanglah nak minum petang. Nak makan apa? "Kita makan pizza, Nek."
Begitulah jauhnya berbeza. Budaya sudah berubah, saudara. Bukan macam dulu, nenek-nenek sibuk memikirkan tentang nak buat kuih lepat, kuih bengkang, onde-onde. Tapi hari ini cucu akan tanya dengan nek, jom kita pergi pekan, nek. Kita makan Pizza Hut. Ataupun makan KFC, nek. Ataupun McD, nek. Malahan lebih advance lagi, Tapaniyaki, nek. Begitulah sekarang, saudara. So, Puan Hafsah Junaidi, artinya, generasi hari ini dengan dulu jauh berbeza dan budayanya pun berbeza. Namun kasih sayang antara cucu dengan nenek masih kekal. Begitu juga bila kita bercakap soal kedai, saudara, kedai-kedai makan ni dulu saya teringatlah. Dulu kedai-kedai dulu dia harmonis, memang muhibah. Tidak siapa boleh menafikan negara kita ini negara yang cukup muhibah. Dulu kedai tu, tokeh kedai tu selalunya Tionghoa ataupun Cina. Ya, dia akan buka kedai pagi, dia jual minuman, kopi ke, teh ke, susu, Milo dan sebagainya, dan roti mengali kaya, roti bakar, serta telur separuh masak. Itu bab dia, orang lain tak boleh ganggu. Kemudian bila tengah hari, dia dah siapkan gerai ataupun apa ini yang buat daripada aluminium tu untuk warga Melayu berniaga. Gerai makan dan sebagainya. Dia waktu lepas pukul 11 ke atas, dia punya jualan roti-roti dah tak ada. Cuma minuman dia punya. Kedai makanan, orang Melayu punya. Sebelah lagi tu selalunya adalah, kalau mamak nak ada, buat mi goreng. Atau mi rebus. Itulah harmonisnya saudara. Cuma sekarang ni saya tengok, cuma yang ada dekat Kuala Lumpur ada 2 kedai je lagi tinggal. Saudara. Bukan di Kuala Lumpur, satu di Ipoh. Ipoh tu kedai Wangge. Kalau saudara pergi, dulu dipanggil kedai dekat depan bus stand Kelab, bus stand Tanjung Rambutan. Kalau kita pergi ke Ipoh, pergi ke tempat ni stesen bas, nak pergi ke Tanjung Rambutan, saudara Fawazli Awang, petang-petang layan cuk kembung dengan kopi O. Jadi di depan stesen bas, nak menghala ke Tanjung Rambutan, nak pergi ke Tambun dan sebagainya, ada satu kedai. Dia buka daripada pukul 11.30 sampai pukul 4 petang saja. Pukul 4.30 dah tak ada dah. Kadang-kadang pukul 2.30 pun dah habis makanan. Iaitu kedai nasi Wangge. Apakah anda tahu di Ipoh? Cukup popular. Dia popularnya kerana lauknya lauk ayam masak merah. Kenapa dipanggil nasi Wangge? Dia bukan nasi tu Wangge, saudara. Sebab pekerja restoran itu, bila orang datang, lalu dekat sebelah dia tu ada apa ini, kedai tukang jahit. Tukang jahit Tokyo. Dia akan memanggil pelanggannya, Wangge. Akhirnya sekarang ni kekallah nama nasi Wangge. Tapi tak sama saja. Kalau nasi Wangge di Kuala Lumpur bukan. Dia yang original dia satu dia. Dia tidak ada branch ataupun tidak ada cawangan. Nasi original di Ipoh. Petang-petang kena Nescafe kau. Sedap juga. Betul saudara. Tapi kena ada biskut. Dulu kena ada juga biskut kepala lutut. Biskut kepala lutut ni yang sedapnya cicah dengan kopi O. Ataupun nenek-nenek dulu dia tumbuk biskut tu. Dia tumbuk biskut, dia letak ni apa, parut kelapa, bubuh gula sikit. Oh ya Tuhan, punyalah sedap. Itulah makanan kami dulu-dulu, saudara. Nasi lambai di Teluk Intan. Bukan saudara Zaini. Di Teluk Intan dia tak ada nasi lambai. Di Teluk Intan tu kedai nasinya dia panggil apa, kedai mamak tu. Dia lepas hospital, dia ada 2 branch dah tu sekarang ni. Tapi tak ni, kalau mi tu mi rebus askan apa ke? askan gani apa ke? Maskan gani, maskan tani, itu. Kalau di nasinya gulam, gulam Rasul di Teluk Intan. Tapi di Ipoh nasi Wangge. Sudah ingat? Nasi Wangge. Tapi minuman mesti order daripada tuan punya kedai, iaitu Tionghoa ataupun orang Cina lah, dia meniaga kedai tu. Harmonisnya bangsa kita, saudara. Melayu ataupun India boleh meniaga. Kemudian yang apa Cina, dia cuma jual minuman saja. Boleh hidup senang lenang, kaya raya. Begitu juga kalau saudara pergi ke Sogo. Jangan lupa saudara. Mungkin anda sesekali datang ke Sogo, anda rasa pelik, tak yakin lah. Sebenarnya di hadapan Sogo tu ada satu restoran. Restoran ini jual masakan Padang atau Peminang. Itu sebenarnya saudara telah pun terasas sejak tahun yang saya ingatlah, tahun 70-an dulu.
Sebelah dia tu dia ada mamak jual mi goreng atau mi rebus. Tuan punya kedai itu juga Cina yang menjual minuman. Artinya makan nasi Padang, minum kedai Tionghoa. Order mi, minum kedai Tionghoa. Begitulah caranya kita di Malaysia dulu. Rezeki kita berbahagi-bahagi, saudara. Tidak macam sekarang. Sekarang ni dah ada food court. Itu masalahnya. Tapi food court pun lebih kurang konsep, lebih kurang sama. Ada kedai jual minuman saja. Yang lain tak ada buat minuman. Jadi seingat-ingat saya, restoran yang masih lagi berkongsi tempat untuk berniaga tapi memang popular. Iaitu pertama sekali nasi Wanggir di Ipoh. Nasi Padang atau nasi Minang di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Berhadapan dengan Sogo. Jangan selalu tengok, kedai tu memang lama. Kedai buruk je kedainya. Tapi makanannya memang wow. Begitu juga dulu kalau saudara pergi ke Kajang. Bila makan sate Kajang. Pemilik kedai itu Cina, yang jual sate itu orang Melayu. Itulah harmonisnya kita waktu kita dulu. Cara kehidupan negara kita aman, makmur, saudara. Tapi sekarang tak ada. Sebab itu kalau saudara tengok live saya ni, saya minta share tu. Begitulah, saya bercakap, anda share, tekan. Jadi bila anda tekan, subscribe, share, seronoklah saya berbual. Kita petang-petang melabur, saudara. Kemudian, saudara, bila saya bercakap tentang mi goreng apa semua ni, saya teringat. Waktu saya belajar dulu di Kolej Sultan Abdul Hamid, Al-Ustaz Kedah. Saudara, kedai yang paling wow sekali dekat berhampiran dengan, dia ada stesen bas di bulatan Teluk Wanjah. Ini yang saya nak cerita ni, saudara. Sebenar-benarnya, dalam bulatan Teluk, dekat bulatan Teluk Wanjah tu, ada kedai mamak. Nama dia kedai Mi Abu. Sebelah dia tu kedai orang Melayu jual minuman, dia Mi Abu dia jual mi saja, mi rebus ataupun mi goreng. Memang sedap. Sekarang ni kabarnya dia buat tempat lain lah, bukan di situ. Masih ada lagi lah. Orang lu start, kena ingat. Saudara Puan Syarifah Zak Abdullah, sedap nasi Padang tu. Betul, depan Sogo. Benar, Puan Syarifah. Di Al-Ustaz, Mi Abu. Dan dekat roundabout tu, dulu-dulu, masa zaman-zaman saya muda-muda dululah, saudara. Selalunya bila sampai musim menuai padi. Di Kedah, kebanyakan pekerja-pekerja yang mengerjakan sawah ni bukan orang Kedah. Dia datang daripada Kelantan. Dan saya masa itu berkawan lah. Saya berkawan antaranya sahabat saya adalah anak kepada wakil rakyat Pendang. Iaitu Yang Berhormat Datuk Manap. Anak dia nama dia Abdul Mu'in. Bila cuti sekolah, saya akan pergi ke Pendang ataupun pergi ke Simpang 4 Tandop. Sahabat karib saya, Tuan Haji Fadil. Mak dia ada mempunyai sawah. Dia di Kedah tu dia panggil relung. Bukan satu ekar tapi satu relung, dua relung, tiga relung. Jadi kita ni peringkat budak-budak ni, kita ambil upah, saudara. Upahnya itu di Kedah dia panggil menarik. Pergi mana? Pergi menarik padi, cik. Saudara Ibrahim, depan Sogo ada sate pun sedap, betul. Dan upah menarik, saudara, daripada dalam bendang, dalam sawah tu, selepas dipukul padi tu dari silang guni, letaklah atas basikal. Kedah dipanggil gerek menarik padi. Orang Kedah. Jadi kita tarik basikal tu naik sampai ke jalan besar. Satu guni upah dia dapat RM1. Jadi dapatlah dalam 10 guni sehari. Dapat RM10. Besar waktu itu. Dan sebagai hiburan, setiap kali musim menuai di Kedah, adanya Pesta Kedah dekat Tandop. Ada dekat Mentalun. Berhampiran dengan kediaman resmi Menteri Besar Kedah. Masa itu, Puan Nozila Yahya, Kirian, Zainul, Zainal Abidin Muhammad. Di situ ada Pesta Kedah. Tujuannya adalah untuk berhibur para petani. Dan adalah expo, peralatan, pertanian dan sebagainya. Itu kurang menarik, saudara. Yang menariknya dekat Pesta Kedah waktu itu, selain itu kita main baling gelang rotan. Satu rotan 10 sen. Sekupang kata orang Kedah. Balin, kalau masuk dalam tin minuman, dapat minuman. Kalau dapat tin kena dalam tabung duit. Gambar orang tu besar yang Cina ataupun tabung
gajah ke, ataupun tabung ayam, maka hadiahnya dapatlah tabung. Saudara Mak Anthony, apa maknanya saya dikenyang projek BN ni? Saya tak ada cerita projek BN. Saya bercakap zaman dulu, saudara. Marah Mak Anthony pada saya. Terima kasihlah saudara nak marah. Ini segmen ini, saudara, adalah segmen untuk kita mencerita memori. Dan seronok jadi Pesta Kedah, saudara, adalah pentas joget. Sekarang dah tak ada dah. Dulu ada pentas joget. Ada di atas pentas joget tu lebih kurang dalam 8 ke 10 orang. Penari-penari joget. Saudara Hariza, betul, bendang. Bendang dipanggil relung. Betul? Itu orang Kedah, bahasa orang Kedah. Jadi, untuk menari dengan puteri joget yang ada di atas pentas itu, kena beli tiket. Kupon. Satu kupon harga 30 sen. Bukan untuk sepanjang malam, tidak. Untuk satu lagu. Terpulanglah. Masa tu lagu yang popular dulu tu, Obit Caca, joget, Caca. Tapi dancing peluk-peluk tak boleh pegang. Tidak boleh bersentuhan. Tapi tengok ini putih-putih joget lawa-lawa. Jadi kita muda-muda waktu tu. Bukanlah muda sangat dah pun. Sekolah menengah. Tengok lawa. Cun. Tengok mereka menari. Macam-macam menari. Ada satu orang tu beli tiket sampai 10. Mana 10 round dia menari. Dan round yang paling suka, round 45 dia panggil. Itu ada announcer ataupun jurubah dia akan bercakap. Okey, saudara. Sekarang ni masuk round 45. Obit Caca. Masa itulah, saudara. Mungkin saudara yang muda-muda tidak dapat mengalami. Sekarang ni budaya sudah berubah. Tidak ada lagi pentas-pentas joget yang begitu. Tapi di kota-kota besar, dia ada kelab karaoke ataupun kelab dangdut. Dulu tak ada. Satu kali menari 30 sen, saudara. Sebab ini ruangan memori saya. Mengenang zaman silam saya. Ingat lagu Anak Lima, seorang Puan Basariah Omar. Itu kira dalam tahun 70-an lah. S. Ahmad dengan S. Roha, lagu Anaknya Lima. Saudara Baharudin Syarif, orang tak kenal Datuk tu yang dia sangka buruk sebab dia anti UMNO. Terpulanglah saudara Baharudin. Dia ingatkan saya sekarang ni nak berkempen. Dia tak tahu yang kita nak bercerita petang-petang nak melabun. Sambil-sambil saya sekadar nak menghiburkan anda sambil anda minum petang. Saudara Syahidan Sabudin, dulu ada Gazal Parti. Gazal Parti dia tak ada dekat Pesta Kedah. Dia cuma ada 2 tempat saja, iaitu sama ada pesta-pestaan di rumah. Dulu kalau dekat masjid tu, Gazal Parti ni hanya perhiburan untuk nasyid, qasidah dan sebagainya. Ataupun rumah orang kahwin. Rumah orang kahwin ada Gazal Parti. Gazal Parti dia berbeza sikit dengan pentas joget. Gazal Parti yang dulu yang popular adalah Gazal Parti Kepala Batas. Dia ada penyanyi yang pakai tarbus, saudara. Dan 2 penari. Tapi tak boleh menari, dia saja menari. Lagu-lagu Padang Pasir. Penari itu sebenarnya lelaki, bukan perempuan. Tapi dia punya pakaiannya tu punyalah lawa macam perempuan, saudara. Yang popular dulu Gazal Parti Kepala Batas. Yang seingat saya lah. Ana Winta fil hawa. Dengar lagu Ana Winta saja. Balik rumah kita bersiul dengan lagu Ana Winta. 4 tulang di Mekah time kenduri kahwin Cak Kuncak. Di Melaka, bukan di Mekah, di Melaka. Melaka Cak Kuncak. Di Melaka tu Cak Kuncak tu itu bebas menari. Tapi kebanyakannya saling jual-menjual pantun. Dorang sayang. Dia cuma satu tukang main pukang gendang, gong, dan main biola ataupun akordeon. 2, 3 boleh ku cari. Lepas tu lepas dia menyanyi lelaki ni, perempuan pula bersaut-sautan. Itu dia panggil Cak Kuncak. Selalunya malam kahwin. Majlis orang kahwin ada Cak Kuncak. Yang saya cerita tadi tu tentang pentas joget tu, dia ada di Pesta Kedah, dekat-dekat dengan Mentalun, kemudian Pesta Pulau Pinang, dan juga Pesta Laut Lumut. Itu 3 tempat dulu yang ada pesta-pesta begini. Di Port Dickson tak ada. Di Port Dickson dia banyak kepada Pesta Donang Sayang. Zaman kami dulu. Itulah cara orang-orang kita berhibur, saudara. Bagi anak-anak muda pula, cara dia berhibur lepas saja menonton. Bila tutup saja pukul 12 habislah. Bila habis pukul 12 maka serbulah dekat Jalan Tok Wan Jah. Di situlah ada kedai mi abu.
Dan anak muda, sebenarnya saudara, kalau tengok mak rempit hari ni, zaman saya dulu pun dah ada. Tapi mereka tidak berlumba begitu. Cuma mereka bawa motosikal, pusing bulatan, roundabout tu saudara. Siapa yang dia punya tongkat tu boleh cecah api, itu orang tu dapat tepukan. Itu kira juara lah. Tak ada hadiah pun. Jadi kita tengok. Jadi kadang-kadang saya ni cuba-cubalah juga. Jawabnya terterap tepi jalan lah saudara. Kita kawan-kawan ramai yang mengambil bahagian. Artinya budaya berlumba di jalan raya mak rempit ni zaman saya dah ada dah. Cuma tidaklah laju begitu. Cuma mereka akan mengelilingi sekitar kawasan ni bulatan itu. Jadi mudah. Polis trafik pun datang, blok satu jalan. Berterabur lah. Itulah cerita dulu-dulu saya. Saudara Mak Anthony, terima kasih. Saudara jadi saya bercerita ni saudara, bukan apa. Saya nak menggambarkan bahawa jauhnya kita dalam perjalanan hidup ini, kita meninggalkan banyak peristiwa. Macam saya suka tengok orang joget. Joget round 41, round 45. Saudara, yang saya fikir sampai sekarang lah. Putri-putri joget lawa-lawa tu sekali menari 30 sen. Satu malam berapa sen dia dapat? Katalah 10 round, 10 lagu baru dapat RM3. Kalau satu malam tu 20 lagu, mana 20 kali menari tu 60 baru dapat RM6. Bagaimana kos untuk pemain-pemain muzik? Dia pentas joget tak ada penyanyi. Ada penyanyi kat belakang. Tapi sekarang ni adalah dengan mad rock apa semua adalah. Tapi dulu tak ada. Itulah cara orang kampung berhibur. Kita gazal parti mesti orang kahwin. Di Melaka dia panggil cak kuncak. Sambil-sambil itu menjual pantun. Disitulah makanya bertemu jodoh antara pasangan sidia dan sidia. Sambil-sambil menari itu dia terus di Melaka saudara. Sebab tu orang Melaka ni dia sayangkan budayanya. Sambil mak bapak tak marah. Boleh anak-anak boleh menari, anak-anak muda. Mungkin disitulah juga mereka bertemu jodoh. Ada juga yang bertemu jodoh dengan putri joget pun ada saudara. Tapi itu mesti kawan ni mesti taiko. Badan tegap. Petang-petang dah siap standby dah. Lepas saja potong padi. Dia tak ada apa, dia potong padi. Kaki tangan kerajaan selalunya tak jarang lah nak turun. Dia cuma memerhati saja. Tapi mereka yang memukul padi, badan dia sadar. Saudara, pakai minyak wangi waktu tu. Minyak wanginya adalah Brut. Dia nama Brut. Saudara, Marikan Ketam. Tak ada modal lagi ke? Saya bukan modalnya, ceritanya cerita zaman silam. Ini memori kita yang saya menggambarkan saudara, bagaimana harmonisnya negara kita. Yang budaya dulu kadang-kadang membuatkan kita bersatu. Sama ada kawan ini peniaga Melayu, peniaga Cina, peniaga India dalam satu tempat. Mereka boleh berniaga dan mencari rezeki. Itu sekarang dah tak ada dah saudara. Cuma sedap bila datangnya budaya moden, adanya food court. So jadi sebab itulah saya merasakan bahawa kita sudah semakin jauh. Kita sudah semakin renggang dalam menyangkuti ataupun melayani ukhuwah persaudaraan saudara. Saudara Haziq, banyaknya pengalaman zaman dulu-dulu. Dulu-dulu saya penuh dengan 1001 warna-warni kehidupan saudara. Saudara Cik-Cik joget kebanyakan darai cun-cun. Darai itu pondan lah. Itu bukan putri joget. Putri joget dia tak boleh darai, dia tak boleh pondan. Dia putri joget memang putri joget betul-betul. Kalau yang darai itu penari-penari gazal parti. Saudara Syahril Saleh, dulu masa umur saya dah 10 tahun pernah ikut keluarga pergi Kedah. Ada kenduri kahwin saudara tu, saya pernah tengok majlis. Betul. Mesti ada, malam tu mesti ada lah. Di Kedah, kalau dia seronoknya di Kedah, kalau kenduri kenara tu, awal pagi dia dah makan nasi dah, dia panggil menyorok. Jadi saudara, kalau saudara datang dari Melaka, daripada Johor, daripada Kelantan, daripada Perak dan sebagainya, bila pergi menghadiri majlis kenduri, di Kedah, dia panggil menyorok. Menyorok tu makan nasi awal. Itu untuk tukang masak, tukang angkat pinggan. Itu zaman dulu, sekarang dah tak ada saudara. Saya bulan lepas, saya pergi ke Alustar, adik saya terima menantu. Saya tengok majlis sudah pun buat di Dewan.
Sudah tak ada lagi dah budaya menyorok, bagaimana anak-anak teruna, saling senda, bergurau senda dengan anak-anak dara, sambil-sambil angkat dulang untuk hidangan. Dah tak ada. Kita sudah kehilangan budaya yang murni. Itulah tujuan saya petang ini kita bercakap bagaimana kita kehilangan budaya. Dulu cucu-cucu balik kampung, atuk akan tanya cucu nak makan apa. Sudah berubah kepada cucu cakap dengan atuk, jom kita pergi pekan, kita makan KFC ataupun Pizza Hut. Dulu nenek-nenek akan bercakap nak makan kuih bom ke, kuih pulut sekaya ke dan sebagainya. Hari ini cucu bercakap makanan barat ataupun fast food. Dulu kedai-kedai boleh berkongsi, sekarang masing-masing. Dulu pesta-pestaan dulu tu terdedah, tidak tertutup. Sekarang ni banyak kelab-kelab joget ada, kelab dangdut, kelab karaoke yang tertutup. Dulu bagaimana mencari jodoh secara terbuka, macam mana di Melaka, dondang sayang. Tapi semua ini sudah tiada. Kita sudah ketandusan budaya yang indah, saudara. Zaman sekarang pakai duit. Dulu lebih bergotong royong. Betul, selalu 4 tulang kering. Sekarang ni segala-galanya adalah wang. Sebab itu, bila kita menyantuni soal politik pun masih lagi nak bercakap soal kewangan. Tidak lagi keikhlasan. Ini yang saya fikirkan, saudara Zuhairi Syuhami, makanan barat. Kita sudah pun ketandusan budaya, saya khawatir bimbang anak cucu kita nanti kehilangan budaya. Bila kita tiada budaya, kita kehilangan jati diri. Bila kita tiada jati diri, apa nak jadi generasi akan datang? Segala-galanya adalah wang. Mereka akan lakukan apa saja atas demi kewangan. Atas nama wang, mereka sanggup melakukan apa saja. Berbeza dengan dulu. Dulu apa-apa pun dilakukan dengan keikhlasan. Bercinta pun dengan ikhlas. Saudara. Zaman sekarang semua pakai duit. Dulu bergotong royong. Sebelum Pak Kering. Saudara Haziq teringat masa kenduri makan kerak nasi cicah gulai. Dia bukan, saudara Haziq, bukan makan kerak nasi cicah gulai. Tidak. Dulu makanan yang paling sedap sekali itu ialah kerak nasi minyak. Bau daripada rasanya tu. Jadi ambil kerak nasi minyak tu, bukanlah yang hitam, tidak. Yang agak sedang-sedang warna kemerah-merahan tu, itulah orang berebut, ambil letak situ, diletak dengan kuah kurma ataupun kuah daging. Oh, memang sedap. Itu ya. Saudara saudara Yaya Saleh, Ghazal Party Batu Lima Sik, ada penari dipanggil Jebong. Tak tahulah ya Saleh, saya tak tahu apa nama penari, tapi yang seingat saya Ghazal Party yang terhebat dulu adalah Ghazal Party Kepala Batas, saudara. Saudara Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang. Di Johor saya tak tahu budaya apa. Saya minta maaf, tapi kerana mungkin Johor dulu zaman tahun 60-an 70-an mereka berhampiran dengan Singapura. Bila dekat dengan Singapura, zaman penyanyi 60-an, 70-an, bintang-bintang filem pun banyak. Jadi sebab itu di Singapura tidak mempunyai budaya sebagaimana di Kedah, sebagaimana di Perak, sebagaimana di Pulau Pinang, ataupun di Melaka. Saudara Amir Bakar, budaya yang bawa oleh money is king. Bukan, Amir Bakar, bukan budaya money is king, tidak. Itu sebenarnya bukan money is king, cash is king. Saya Mak Semana, saya Senawi. Kita petang-petang ni kita bercerita mengenang memori masa silam. Dan kalau kita bercakap tentang kepemimpinan politik, bila pemimpin-pemimpin politik yang datang dulu, mereka begitu dihormati. Tambah-tambah lagi kalau dia seorang menteri datang berkunjung ke daerah kita tu, disambut budak-budak sekolah pakai pegang bendera, berbaris tepi jalan. Saudara Zuhair bin Syuhami, saya bukan orang Selangor, saya orang Perak. Orang Perak, budaya kita hadrah kalau orang kahwin. Saudara. Saudara Tumin Rahman, Yaumon, saudara Papa Hafiz, Ghazal lah, benarlah Ghazal. Dia panggil Ghazal Party. Dia tak panggil Ghazal. Ghazal Party dari Gunung Semanggul. Ghazal
Tapi kebanyakan pemain-pemain atau nyanyian lagu-lagu yang dimainkan oleh Gaza Party ini adalah lagu irama daripada Timur Tengah. Dia ada mirip seperti Borea. Di Pulau Pinang, Borea lah saudara. Tapi Borea lagu moden lah. Tapi Ghazal Party ini lagu-lagu padang pasir. Mesti ada violin, mesti ada accordion. Lepas itu penyanyi dia mesti pakai tarbus. Seperti orang Turki. Ada mengatakan bahawa Ghazal Party ini adalah datang daripada budaya di Turki. Ada yang mengatakan begitu. Saya tidak dapat lagi menjelaskan sebab belum ada pembacaan saya berhubung dengan budaya dari mana asalnya pasukan Ghazal Party ini. Saudara Suraya, Ghazal Party yang penarinya, ya, mereka memang bukan penari, bukan wanita, bukan gadis. Bukan gadis. Lelaki yang berpakaian tapi punyalah cantik, lawanya, mengalahkan Putri Ronggeng lah. Untuk ini pentas joget dia panggil Putri Ronggeng. Bagi di Kelantan dia ada DK Barat. DK Barat juga adalah tempat yang dulu untuk saling bertemu. Anak-anak muda bila sampai masanya mereka berpesta, itulah caranya berhibur. Saudara, ini stereo. Ada lagi ke kedai tu? Bukan kedai jadi 7-Eleven. Maaf, mana tu, saudara? Jalan Bukit Bintang sebelah Sungai Buang ada kedai Cina nasi ayam. Ayam mati. Itu dia tidak menumpang. Dia kedai sendiri. Nasi ayam tu di hadapan apa ini restoran The Sheep. Ada satu kedai nasi ayam Hailam. Dia tu memang dah sekarang ni dia buka cawangan dia tu, satu dekat Jalan Kelang Lama, satu lagi dekat Wan Utama. Saudara, itu nasi ayam Hailam. Saudara. Saudara apa ini Haziq, betul, Puan Syarifah, saudara Madam K, Ghazal Party Muar. Mungkin juga Ghazal Party Muar tu ada sebab ni dia di mana kawasan tu yang kuat dengan apa ini, kalau ada pondok, ada sekolah-sekolah agama, adalah Ghazal Party. Saudara Man Syarim pakai selendang tidak bertudung orang Melayu. Pakai selendang tidak bertudung orang Melayu. Tak, orang Melayu dia mesti ada selendang. Betul lah, bukan tudung kepala, dia mesti ada pakai selendang. Bila dia pakai selendang tu, selanjutnya selendang itu dikenakan dengan baju kebaya. Lawa kakak-kakak kita dulu. Saya petang ini kita bercerita terkenang masa dulu dalam segmen memori. Untuk cerita politik malam nanti saya akan beri penjelasan siapa calon-calon yang sudah pun dikenal pasti akan bertanding. Selalunya pukul 3.30, lebih kurang setengah jam lebih, saya cuba berinteraksi dengan anda, menceritakan kenangan masa silam. Begitulah saudara, masa berjalan begitu laju, begitu pantas. Saya merasakan seolah-olah perkara itu berlaku macam minggu lalu. Bagaimana hari ini dah tak adalah Pesta Lok Lumut, Pesta Pulau Pinang dah tak ada. Begitu juga dengan Pesta Kedah pun dah tak ada. Dulu kami orang Perak, kita menanti-nanti juga hari kepeteraan dulu yang memulia Sultan Perak waktu tu, itu almarhum Sultan Idris dekat Bukit Candan. Itu memanglah macam-macam permainan ada, pesta. Lepas tu tempat-tempat lain saya tak tahu. Saudara, Saudara Muhammad Musdi, Ghazal Party Utara, Plaza Johor Utara, siang ada marhaban, malam baru Ghazal Party. Kedah pula, Kedah, Pulau Pinang, Ghazal Party di Johor. Saudara Mahmud Musdi. Betul, tidak nafikan, itu budaya kita. Penyanyi Ghazal Party terkenal masa tu seperti Idrus Saidi, Saudara Haziq, Putih Hashim. Putih Hashim ni suara dia macam suara apa nama ke penyanyi daripada Mesir tu. Memang sedap suara dia. Pesta Laut Lumut di Teluk Batik sekarang ni, saudara Man Syarim, betul, tapi tak semeriah dulu. Dulu memang Pesta Laut Lumut memang di Pekan Lumut. Sepanjang-panjang tu saudara. Dan pengunjung datang dari seluruh negara. Hebatnya dahulu, saudara. Saudara, itu petang hujan pula. Nak ngopi dengan goreng pisang.
dengar lagu Ghazal. Saya kalau petang-petang begini, sambil-sambil ngopi, saudara jai pijut, joget lambak. Joget lambak Melaka. Itu dia panggil Cak Kuncak tu. Setengah orang Melaka, kalau di sebelah ini Jasin, atau kawasan-kawasan daerah di Air Maulid dia panggil Cak Kuncak. Tapi kalau di Masjid Tanah dia panggil joget lambak. Saudara Madam K, Ghazal Parti Moa. Betul? Itu hebat. Ishak Rahim, Putih Hashim dia gesik biola sambil menyanyi. Tu Zubir Husyami, hujan sudah turun. Saudara. Jadi begitulah keadaan saudara. Kita mengenang kembali. Saya cuma mengajak anda untuk hari ini kita menyusuri jalan kehidupan kita yang terlalu jauh telah pun kita tinggalkan. Kadang-kadang ramai kawan-kawan kita dah tak ada. Jadi pejuang-pejuang kita pun ramai dah pergi. Jadi untuk itu insaflah. Dalam kita berpolitik, malam-malam saya beri pencerahan, sentiasa mempunyai sikap jujur diri dan jangan sekali kita mengamalkan budaya politik yang makin hamun. Kita harus menyantuni setiap masalah secara harmonis. Saudara Saidin, saya nak tanya, asal wayang kulit dari mana? Bukan daripada Kelantan, Kedah, yang mana satu? Dia wayang kulit asalnya memang daripada Kedah, Kelantan. Asal memang Kelantan. Wayang kulit ini Wak Long dengan Wak Dogo. Cerita ni macam-macam cerita. Seri Rama, marilah kita tiup, itu wayang kulit. Itu adalah hiburan untuk orang Kelantan apabila sampai musim menuai. Kebanyakan hiburan macam wayang kulit, macam di Kedah tu, macam Borea dan sebagainya, adalah sekadar untuk menghibur hati mereka yang mereka yang kerja penat lah, kerja bersawah dan sebagainya, saudara. Saudara Syahril Saleh, dia kata di Dengkir pun panggil joget lambak. Benar. Joget lambak dia percuma, dia bukan ada bayar duit. Yang saya katakan joget yang berbayar itu pentas joget. Selepas daripada pesta-pesta tu ada funfair ada juga. Saudara Man Syarif, Yusri Yusuh, malam inilah kenangan mengusik jiwa. Saudara, benar. Ini kadang-kadang malam-malam saya Salih malam tengok wayang pacak dan wayang kulit asul. Wayang pacak dipanggil wayang propaganda. Saudara, untuk pengetahuan saudara sebelum saya akhiri bicara saya hari ini, antara orang yang mampu menumbangkan, sebenarnya saya nak cerita itu juga. Orang yang mampu menumbangkan Ketua Menteri Sabah, itu Tan Sri Harris Saleh. Harris Saleh ini ditumbangkan oleh seorang nama dia Kado Agudong. Dia hanya bekerja sebagai pembawa wayang pacak, wayang propaganda. Itu cerita dia. Dulu-dulu memang wayang propaganda lah. Sebab nak pergi ke panggung wayang tu jauh. Kedua, filemnya tak berapa banyak. Yang banyak filem datang dulu, filem India, daripada Hindustan, filem cowboy. Filem cowboy ada Chip Matney. Mungkin besok saya akan bercerita tentang macam mana seronoknya kita menonton wayang filem Chip Matney. The Good, The Bad and The Ugly. So, saudara, Ghazal Parti Moa, saudara Madam K, Father Espoziah dan Ahmad Yusof, saudara, ini Puan Rosnah, kita jumpa malam nanti jam 9.30 malam, kita berbicara soal politik. Selamat menjamu saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.